Assalamualaikum anak-anak. Tajuk kita hari ini ialah penyelesaian masalah darab dan bahagi. Cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk menjawab di dalam buku aktiviti matematik di muka surat 85 dan 86. Di muka surat 85, arahan soalannya ialah lengkapkan maklumat. Selesaikan. Soalan pertama. Ada 9 buah van. Setiap van bawa 8 orang penumpang. Berapakah jumlah penumpang? Setelah selesai membaca soalan ni, kamu perlu tandakan maklumat-maklumat penting yang terdapat di dalam soalan ni. Pada ayat pertama, ada 9 buah van. Kemudian setiap van bawa 8 orang penumpang. Berapa jumlah penumpang? Okey, di sini cikgu lukiskan ataupun cikgu letakkan gambar 9 buah van supaya kamu senang faham. Terdapat 9 van, kemudian setiap van. Maksudnya setiap van ni bawa 8 orang penumpang. Van pertama, van kedua pun 8, van ketiga 8, van keempat 8. Ini 8, ini 8. Okey, semua bawa 8 orang penumpang. Jadi, berapakah jumlah penumpang? Okey, sepatutnya kamu perlu jumlahkan. Maksudnya tambah. Tambah 8 tambah 8 tambah 8. Tapi bila terlalu banyak, kamu boleh juga darab. Sebab darab adalah tambah yang berulang-ulang. Jadi, kita isi dulu di sini. Ada 9 buah van. Sebuah van bawa 8 orang. Kemudian untuk ayat matematik, 9 darab 8. Okey, jumlah dia kalau kita nak tambah, terlalu banyak nak tambah. Sebab itulah kamu kena tahu sifir. 9 darab 8 ialah 72. Okey, kamu perlu hafal sifir ataupun rujuk pada sifir 8 ataupun sifir 9. Boleh juga kamu rujuk pada sifir kotak. Okey, kemudian di bahagian sini, diminta kamu kira di dalam bentuk lazim. Okey, tulis 9 darab 8. Ini untuk darab tapi dalam bentuk lazim. 9 darab 8 jawapannya ialah 72. Kemudian di bawah ni jumlah penumpang ialah 72 orang. Soalan yang kedua, terdapat dialog di antara Pohlin dan Husna. Pohlin berkata, saya baca 5 buah buku. Kemudian Husna menjawab, saya baca 5 kali bilangan buku yang kamu baca, Pohlin. Daripada dialog tersebut, soalannya, berapakah buku yang dibaca oleh Husna? Okey, kita cari dulu maklumat yang penting di dalam dialog tersebut. Okey, yang pertama, Pohlin baca. Okey, yang Pohlin baca ialah 5. Tulis di sini 5. Kemudian Husna baca 5 kali. Jadi di sini pun 5, tetapi 5 kali. Kemudian kita perlu buat di sini ayat matematik. Ayat matematik maksudnya 5 buah buku darab dengan 5 kali nombor ni. 5 dengan 5 sama dengan, okey, supaya kita lebih faham, maksudnya macam ni. Pohlin dia baca 5 buah buku. Kemudian Husna pun baca 5 buah buku. Tetapi dia baca banyak kali 5 buah buku tu. Kali kedua dia baca lagi 5. Kali ketiga 5 buku. Kemudian 5 lagi. Jadi dia baca banyak kali 5.
Okey, 5 darab 5 jumlahnya. Okey, sepatutnya kamu boleh tambah berulang-ulang. Tambah. Okey. Ataupun kamu boleh darab terus sebab tambah berulang nombor yang sama kita boleh darab. 5 darab 5 jawapannya 25. Okey, jadi Husna baca sebanyak 25 buah buku. Okey, yang di sebelah sini diminta kamu kira. Jadi kita perlu tulis di dalam bentuk lazim. 5 darab 5. Bentuk lazim dia kena ke bawah. Jadi 5 darab 5 ialah 25. Soalan yang ketiga. Ada 7 ekor pepatung. Seekor pepatung ada 4 sayap. Berapakah jumlah sayap? Okey, selepas membaca soalan ni, kita perlu tanda maklumat-maklumat penting. Okey, yang penting nombor pertama ada 7. 7 ekor pepatung. Seekor pepatung ada 4 sayap. Kemudian dia minta kita cari jumlah sayap. Setiap pepatung ada 4 sayap. 4. Jadi ada 7 pepatung di sini, 7 ekor. Setiap ekor ada 4 sayap. Dia minta kita kirakan jumlah sayap. Jadi kamu boleh tambah semua sayap. 4 tambah 4 tambah 4 sampai 7 kali. Okey. Nombor 4 ni bila ditambah berulang-ulang nombor yang sama, jadi kita boleh juga tulis di dalam darab. 7 ekor darab dengan 4 kali sayap dia sama dengan, okey, ni dalam bentuk ayat matematik. Okey, kalau kamu tambah, lambatlah sebab banyak kan, perlu tambah. Jadi kita terus darab. 7 darab 4 ialah 28. Jadi jumlah sayap ialah 28. Kemudian dalam kotak ni, kamu perlu tulis darab dalam ayat lazim, dalam bentuk lazim. Maksudnya 7 di atas darab dengan 4 di bawah, garis. 7 darab 4 ialah 28. Yang keempat, ada 9 roti yang dikongsi sama banyak antara Adi, Lily dan Logan. Berapakah roti setiap orang dapat? Okey, selepas membaca soalan, kamu perlu tanda maklumat penting yang ada dalam soalan. Okey, maklumat yang pertama ialah 9 roti. Dikongsi sama banyak. Dikongsi maksudnya dibahagikan sama banyak. Antara Adi, Lily dan Logan. Ada 3 orang di sini. Adi, Lily, Logan. Ada 3 orang. Soalannya, berapakah roti setiap orang dapat? Okey, soalan dia nak berapa yang dapat setiap orang. Okey, kita isi tempat kosong ni dengan maklumat tadi. Berapa roti? Okey, 9. 9 roti dikongsi oleh 3 orang. Kemudian di kotak kosong ni kamu perlu tulis dalam ayat matematik. Okey, tulis balik 9 dikongsi maksudnya dibahagi. Jadi operasi di sini ialah bahagi 3 orang. Sama dengan, okey, untuk nak faham lagi, kita tengok di sini yang ada Adi, Lily dan Logan. Okey, roti yang pertama kita bagi kepada Adi. Roti yang kedua Lily dapat, yang ketiga Logan, yang keempat Adi, yang kelima Lily dapat, yang keenam Logan, yang ketujuh
Adi. Yang ke-8, Lily. Dan roti yang ke-9, Logan dapat. Jadi habis semua roti tu dikongsi sama banyak. Jadi soalan di sini, setiap orang dapat berapa roti? Jadi setiap orang dapat 1, 2, 3. Jadi semua dapat 3 roti. Okey, dalam kotak kosong ni, kamu perlu tulis di dalam bentuk lazim. Bentuk lazim bahagi macam ni. Kemudian isi nombor yang banyak tu lah di dalam. 9 dibahagi dengan 3. Okey, yang tu kamu kena tahu sifir 3 lah sebab ini bahagi 3. Kena ingat sifir 3. 1 darab 3. 2 darab 3. 3 darab 3. Okey, 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Okey, di sini kamu kena cari 9. Kat sini kan ada 9. Okey. 3 darab 3 dapat 9. Kemudian perlu tolak. 9 tolak 9 ialah sifar. Jadi jawapan yang di atas ni lah. Ni jawapan. Jawapan tadi dapat 3 roti. Yang kelima, Puan Aini masukkan 12 biji mangga sama banyak ke dalam 3 buah bakul. Berapakah mangga di dalam setiap bakul? Okey, yang maklumat penting di dalam ni kita nampak ialah nombor yang pertama, 12 biji mangga. Dimasukkan sama banyak. Sama banyak maksudnya dibahagikan sama banyak ke dalam 3 buah bakul. Jadi maklumat penting tu kita tulis di sini. Berapa biji mangga? Ada 12. 12 mangga. Kemudian ada berapa buah bakul? Okay, ada 3. 3 buah bakul. Kita akan tulis di dalam bentuk ayat matematik. 12 bahagi dengan 3. Maksudnya 12 biji akan dibahagi kepada 3 bakul. Sama dengan, okey, bakul ada 3. Cikgu letak nama di sini. Bakul A, bakul B dan juga bakul C. Kemudian mangga ada 12 biji. Okey, mangga yang pertama kita bagi kepada bakul, letakkan dalam bakul A. Mangga kedua, bakul B. Yang ketiga, bakul C. Yang keempat, bakul A. Yang kelima, bakul B. Keenam, bakul C. Yang ketujuh, bakul A. Ke-8, B. Yang ke-9, C. Yang ke-10, A. 11, bakul B dan 12 bakul C. Dah habis semua mangga tu kita dah bahagikan kepada 3 bakul sama banyak. Jadi setiap bakul, maksudnya satu bakul ada berapa biji? Jadi satu bakul ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 biji mangga. Jadi jawapan adalah 4. Kemudian dalam kotak ni kita perlu buat bahagi dalam bentuk lazim. 12 di dalam, kemudian bahagi dengan 3. Ya, 12 bahagi 3 ialah 4. Sebab 3 darab, dia macam ni lah. 3 darab 4 ialah 12. Jadi tulis semula 12 di sini. Kemudian kita tolak 12 dengan 12 ialah sifar. Jadi jawapan dia 4. Ini jawapan 4 dan baki ialah sifar. Dia ada baki. Soalan yang terakhir. 99 bulu tangkis diisi sama banyak ke dalam 10 buah kotak. Berapakah bulu tangkis di dalam setiap kotak? Kira baki bulu tangkis. Okey, selepas membaca soalan, kamu perlu tanda dulu maklumat penting dalam ni. Okey, nombor yang pertama kita nampak 99
bulu tangkis. Diisi sama banyak. Diisi sama banyak maksudnya dibahagikan sama banyak. Ke dalam 10 buah kotak ni, nombor yang kedua dalam ni. Kotak. Berapakah bulu tangkis di dalam setiap kotak? Dia nak tahu dalam satu kotak ada berapa bulu tangkis. Dan kira baki. Terdapat baki lagi. Okey, dalam kotak panjang ni kamu perlu isi ayat matematik dulu. Kita isi nombor. Nombor yang pertama tadi 99, kemudian ada 10. Okey, operasi kat sini ialah operasi bahagi. Sebab dia kata diisi sama banyak. Dibahagi dengan 10. Sama dengan. Okey, untuk dapatkan jawapan, cikgu tak lukislah kali ni sebab terlampau banyak. 99 bulu tangkis kan. Jadi kamu perlu hafal ataupun senaraikan sifir 10 sebab dibahagi dengan 10. Okey, dalam sifir 10, cari 99 di bahagian jawapan. Okey, tengok di bahagian jawapan. Ada tak 99? Yang ada 90 yang paling hampir. 90 dengan 100. Yang mana kita perlu pilih? Okey, pilih yang kurang daripada 99. Cikgu tanda kat sini. Kita pilih yang 90. Okey. Maksudnya di sini 90 bahagi 10 akan dapat ni nombor. Ni jawapan dia. Okey. Kita buat dalam bentuk lazim. 99 di dalam, bahagi dengan 10. Okey, jawapan dia tadi 9. 9 letak di atas. Di sini 90 letak di bawah. Okey, selepas tu kita perlu tolak. Tolak sar dulu. 9 tolak sifar. 9. 9 tolak 9 ialah sifar. Jadi di sini jawapannya ialah 9. Maksudnya setiap kotak ada 9 bulu tangkis. Baki bulu tangkis ialah baki yang di bawah ni. Ni baki. Ni 9 di bawah ialah baki. Jadi dekat ayat matematik kita perlu isi jawapan 9 baki 9 juga. Cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu tadi. Jadi kamu perlu jawab soalan latihan di buku aktiviti muka surat 85 dan 86. Okey, selamat menjawab.